Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-19 kalau tak silap saya, di mana kita akan berkongsi sedikit sebanyak tentang alam-alam yang kita sedang lalui, iaitu alam dunia. Kita telah baca sedikit tentang alam roh, tentang alam kandungan, alam rahim ibu, dan sekarang kita sedang berada pada alam yang ketiga, alam yang begitu penting untuk kehidupan yang seterusnya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih Princess ABN, terima kasih, jazakumullah khairah. Ummi Abi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azaz Nasuha Ramli, dan terima kasih banyak-banyak Azaz. Kemudian Nadia Awal dan Asfa Adam serta Mortal dan juga Yana serta semua sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Di FB pula, ahlan Ummi Ali Muhammad Razif, Azima Salbia, Muhammad Hardi Yati, Aziza Iza, Idal Syazani, Aini Uthman, Zainun Hadi, Kamiza, Ummi Zayhadi, Wan Muhammad Su'id, Nurizita Rifin, Nadia Iswana, Yaya Lia, Rohida, Mazia Yusuf, Syahrizu, kemudian ahlan As-Sulaimi, Zaliha Kamaruddin, Eliza Zaini, Norizan, kemudian ahlan Aini Uthman, Rohaya Umar, Himaya Hajrah, Marwani Ahmad, Norizita Rifin, Fatimah S, Safia Safian, Naufal Daifullah, dan juga Izzi Aish serta Zainal Abdul Rahman, Aziza Izza, Zakia Muhammad Nin, Naimah Awang, Zulawati, Camar Kaim, dan juga semua sahabat-sahabat lain. Ahlan kepada semua. Mula-mulanya saya minta maaf, saya bersiaran sedikit lewat. Saya pun tak pasti bagaimana line saya. Saya ada isu tentang line. Tentang line tadi. Sebentar, anak saya. Okey. Kita ada Atiyah. Atiyah baru datang. Okey, Atiyah cuma bagi salam. Apa nangis ni? Nangis. Okey. Tangan dia tersepit. Oh, tangan dia tersepit tu nangis. Mana sakit? Tangan mana? Oh, tangan kiri. Cepit. Allah, siannya. Ya, sakit. Okey. Tu bagi salam semua. Umi kejap lagi Umi datang. Bagi salam semua. Assalamualaikum. Saya tengok Atiyah kat dalam ni. Atiyah, Okey, boleh Abi nak ngajar kejap. Boleh? Duduk dengan dia. Main dengan dia kejap. Main dia kejap kat bawah ni. Okey, buka mainan Atiyah dalam tu. Mainan Aisyah dalam tu. Saya pun kadang-kadang confuse nama anak. Atiyah, Aisyah. Semua mula daripada. Tu mainan dalam beg tu, ada mainan. Dalam beg tu. Okey, kejap Okey, lalu pada minta maaf semua. Kita nak membaca tentang Mahsyar, yang mana persiapan untuk kehidupan yang bakal mendatang. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak melihat kepada surah At-Tur ayat yang ke-21. Jom kita buka Al-Quran, surah At-Tur. Surah At-Tur adalah surah yang berada pada juz yang ke-27. Surah yang ke-52, ayat yang ke-21. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Masya-Allah, ayat ni penting. Lalu kita dah baca dah, semalam kita tak sempat buat, kita dah baca pada 2 hari lepas muka surat yang ke-76 daripada buku ni, yang mana penulis kata penting untuk anak-anak yang merupakan amanah Allah itu diberikan jagaan yang baik, didikan yang baik, dan kita nak jadikan anak-anak kita hamba Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Lalu kenapa pentingnya anak-anak kita pun pada waktu itu taat kepada Allah? Bukan sekadar pada waktu itu kita akan Allah akan berikan pahala, bukan sekadar kerana bila kita meninggal dunia anak kita kalau baik berterusan mendatangkan pahala, bukan sekadar itu. Ayat ini adalah poin dia. Ayat yang ke-21 daripada surah At-Tur, yang mana firman Allah, jom kita lihat terjemahannya. Kenapa penting kita pun baik dan anak-anak kita pun baik? Firman Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Harapnya kita orang-orang yang beriman. Terima kasih kepada yang mendoakan untuk Atiyah, untuk anak-anak. Ahlan Risma Zakaria di TikTok. Terima kasih Sharifah Sharina. Ahlan, terima kasih Ummi Abi. Begitu juga di TikTok Azima Maria Musa. Mohon jasa baik yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Maka firman Allah, dan orang-orang yang ada iman, harapnya itu adalah kita. Wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Firman Allah, dan dituruti oleh zuriat keturunannya dengan keadaan iman. Masya Allah. Ibu bapa pada waktu itu beriman, disusuli dengan anak, cucu, zuriat yang juga Allah sebut biiman, ada iman. Kenapa penting ibu bapa ada iman, anak-anak cucu semuanya beriman? Kerana Masya Allah, sebab nanti syurga kita akan berbeza. Syurga Allah kurniakan berdasarkan rahmat dan kasih sayangnya. Namun tingkatan di dalam syurga adalah berdasarkan amalan kita. Nak masuk syurga bukan kerana amalan. Nak masuk syurga kerana kasih sayang Allah. Berdasarkan hadis Nabi yang ada di dalam riwayat Bukhari, yang mana sabda Nabi, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Tak ada seorang pun daripada kamu yang masuk syurga kerana amalan dia. Maka para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, adakah engkau pun sama tidak masuk ke syurga kerana amalan? Sabda Nabi, hatta yataghammadani Allahu birahmatih, sehinggalah Allah yang kurniakan rahmat untuk masuk. Lalu poin dia, semua orang masuk syurga kerana rahmat Allah. Tetapi bila Allah dah masukkan ke dalam syurga, maka tingkatan dalam syurga berdasarkan amalan. Lalu kan kalau contohnya ibu bapa kita syurga dia dekat tempat yang tinggi, kita pula tempat yang bawah. Anak-anak kita contohnya syurga dekat tempat yang tinggi, kita pula syurga yang kat bawah. Kan tak best? Kan tak best? Berlainan syurga. Macam contoh saya berada apa nama hotel ni? Pasir Mas. Saya berada dekat hotel Pasir Mas, dekat Langkawi ni. Pasir Mas, terjemahan dia lah. Saya berada dekat hotel ni. Kalau boleh anak-anak nak ada bilik sebelah. Walaupun tak dapat connecting room, anak-anak nak bilik sebelah. Kalau tak best lah kalau contoh anak-anak tingkat atas, saya kat bawah. Nanti susah nak jumpa. Padahal ada lift. Tak best lah kalau lah contohnya saya kat atas, anak-anak kat bawah. Walaupun ada lift, ada tangga. Itu kat dunia. Bayangkan nanti kat syurga. Maka firman Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang ada iman, wattaba'atuhum, dan dituruti mereka itu oleh ahli keluarga zuriat mereka yang juga ada iman, Lalu kalaulah ibu bapa ada iman, anak-anak, cucu, zuriat pun ada iman, apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 21 surah At-Tur ini, alhaqna, kami hubungkan dengan mereka zuriat mereka. Kami hubungkan. Lalu pada waktu itu Allah jadikan mereka dapat duduk bersama. Alhaqna,
lahiqa yalhaqu memberi makna pada waktu itu yang datang kemudian dia dapat bersama dengan yang telah bergerak dulu. Orang yang berada dekat syurga bawah dan juga syurga atas, mereka boleh bersama walaupun berbeza syurga. Lalu timbul soalan, lalu adakah orang yang dekat syurga atas kena downgrade dan dia kena pergi syurga bawah? Adakah maksud dia begitu? Terima kasih banyak-banyak Rozita Ibrahim, Nora Ismi, Fahmi Zaidi. Terima kasih sahabat-sahabat yang lain. Adakah erti maksud ayat 21 surah At-Tur? At-Tur adalah surah yang ke-52. Adakah maksud dia pada waktu itu kalau orang yang ada dekat syurga atas dia kena downgrade untuk tinggal sama-sama? Adakah maksud dia begitu? Firman Allah tidak. Firman Allah pada ayat ini, wama alatnahum min amalihim min syai'. Firman Allah, dan kami dengan itu tidak mengurangkan sedikit pun pahala amalan mereka. Bukan kalaulah nak duduk bersama dekat syurga mak ayah ni, yang mana contoh ayah dekat tingkat syurga atas, anak dekat tingkat syurga bawah. Lalu Allah janji pada ayat ini, kami akan samakan mereka. Alhaqna bihim zurriyatuhum. Kami akan samakan zuriat keturunan mereka duduk bersama dengan mereka. Lalu adakah ayah dekat syurga atas ni kena downgrade? Firman Allah tidak. Wama, dan tidaklah alatnahum, kami akan mengurangi min amalihim, daripada amalan mereka, min syai'in, sedikit pun. Tak, bukan Allah akan kurangkan, tidak. Tetapi apa dia? Allah bagi free upgrade. Anak-anak kita yang mungkin amalannya tak seberapa, Allah upgrade dia. Daripada mungkin syurga dia kat bawah, dia boleh tinggal dengan mak ayah dia. Allahu Akbar. Syaratnya apa? Ibu bapa iman, anak-anak pun ada iman. Best ke tak best? Semestinya best, Masya Allah. Kerana ini adalah zuriat keturunan kita. Dapat duduk bersama. Walaupun amalan anak kita tak seberapa. Tapi kerana anak kita ada iman. Dan kita pun orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Allah upgrade. Alhaqna bihim zurriyatuhum. Yang zuriat keturunan mereka kami upgrade. Wama alatnahum min amalihim min syai'. Kami tak kurang pun sedikit pun daripada amalan mereka. Bukan contoh amalan mak ayah kena ambil, mak ayah kena turun, diberikan pada anak. Bukan begitu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kullu mri'im bima kasaba rahin. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Lalu sebab itu pada 2 hari lepas perenggan yang atas yang kita dah baca, kata penulis, didiklah anak-anak dengan didikan Islam yang sempurna. Supaya satu, Allah tak soal kita. Dan yang kedua, mudah-mudahan kalaulah berlainan tingkatan syurga, Allah pertemukan kita. Allah upgrade pada waktu itu syurga anak-anak kita ataupun syurga kita. Lalu pegang ayat ini. Setiap kali kita nak didik anak-anak rasa letih, pegang ayat 21 surah 52 At-Tur. Ya Allah, aku didik mereka. Mudah-mudahan pada waktu itu mereka boleh membesar dengan iman. Mereka boleh membesar dengan akhlak yang baik. Selalunya sebelum ni kita sayang anak-anak kerana anak-anak beri kepentingan kepada kita daripada sudut dekat dunia ataupun ketika mana mati kelak. Ini nanti dekat mahsyar, pada ketika mana nak masuk syurga neraka pun. Kalaulah pada waktu itu masing-masing ada iman, maka Allah akan upgrade syurga yang berada di bawah menjadi sama dengan syurga yang berada di atas. Lalu penting ke penting? Sangat penting untuk kita mendidik anak-anak kita, zuriat keturunan kita. Muka surat yang ke-78. Muka surat yang ke-78. Kata penulis, ketika mendidik anak-anak, jangan lupa untuk berdoa memohon petunjuk dan pertolongan daripada Allah. Sentiasa minta. Sebab kadang-kadang kita risau dengan ilmu kita yang tidak seberapa, kita syok sendiri. Apa maksud syok sendiri? Kita didik dia tak betul. Kita tunjukkan hala tuju yang tak betul dan kita sangka betul. Sayang.
Kita ingat, oh aku dah bagi anak aku macam ni, bagus sangat dah. Maka pada waktu itu sebenarnya tidak. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, ahlan-ahlan, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan kepada semua. Lalu kita sedang berada pada muka surat yang ke-78. Kata penulis buku, apabila kita nak didik anak-anak pada waktu itu, didiklah dengan meminta bantuan daripada Allah. Sebab kita risau kita didik dengan didikan yang salah. Kita rasa dengan kita bagi kasih sayang dah cukup. Tapi pada waktu itu kita tak bimbing dia untuk solat. Kita tak bimbing dia untuk tutup aurat. Kita tak bimbing dia dengan beri didikan agama yang asas. Kita rasa dah bagi dia makan minum cukup. Kadang-kadang berlaku salah faham. Maka sebenarnya kita nak minta, ya Allah, aku sebagai bapa. Kalau isteri pula, ya Allah, aku sebagai ibu, bimbing aku untuk mendidik diriku dan anak-anak dengan sebaik dia. Supaya pada waktu itu kita tidak berikan didikan yang salah. Maka kata penulis, minta doa kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah lah yang memegang hati-hati manusia. Bukan semestinya bila kita didik dia terus jadi baik. Ada orang pada waktu itu bila dia dah didik dengan sebaik mungkin, anak dia Allah Subhanahu Wa Taala jadikan berbeza daripada harapan dia. Lalu kalaulah kita tak berserah kepada Allah, kita boleh putus asa dengan anak tu. Betul tak? Kita dah didik dia dengan sekolah yang baik, kita pun tunjukkan contoh yang baik, kita pun dah bagi kasih sayang yang terbaik, kita pun dah bagi segala-galanya, semua yang terbaik. Harap untuk agama dia, tiba-tiba dia menjadi harapan yang berbeza. Kalaulah kita tak ada hubungan pergantungan dengan Allah, boleh menjadi pada waktu itu kita putus asa, kecewa. Pada waktu tu mungkin tak mengaku anak, mungkin putuskan hubungan. Tapi bukankah kalau kita ada hubungan dengan Allah, kita pun ada melihat kepada Al-Quran, ya Allah, Nabi Ya'qub diuji lagi berat daripada aku. Nabi Ya'qub, dia lagi malu sebab dia Nabi pada waktu itu. Nabi Ya'qub pada waktu itu lebih berat ujian dia. Nabi Ya'qub lebih dahsyat ujian dia, ya Allah. Lalu itu yang kita boleh pujuk hati kita. Anak-anak dia campak Nabi Yusuf, adik-beradik mereka dalam perigi. Tetapi dia bersabar, dia tak putus harapan dengan anak dia. Dia terus berdoa kepada Allah tentang anak dia. Maka sebenarnya kata penulis, yang penting bila kita nak mendidik anak-anak, jangan lupa untuk meminta petunjuk daripada Allah dan minta pertolongan daripada Allah. Kenapa? Sebab akhirnya Allah yang pegang hati-hati manusia. Allah yang menguasai hati-hati manusia. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Kemudian kata penulis, didiklah anak-anak dengan baik sesuai dengan zaman mereka. Ini poin yang kedua. Bila kita didik anak-anak, maka didiklah anak-anak dengan baik sesuai dengan zaman mereka. Kita tak boleh nak didik dengan anak macam zaman kita, ataupun zaman ayah kita, ataupun zaman moyang kita. Setiap zaman pada waktu itu berubah. Kalau kita baca dalam sirah pun, zaman para tabi'in berbeza dengan zaman para sahabat. Zaman para tabi'in berbeza daripada zaman yang sebelumnya. Maka sangat penting untuk kita didik anak mengikut kesesuaian zaman. Kita tak nak jadikan anak itu dididik seperti zaman kita. Dan ketika mana bila dia berhadapan dengan masyarakat, dia menjadi pada waktu itu adanya perubahan culture shock. Lalu mungkin bila kita kurung, bila kita paksa, maka pada waktu itu dia okey. Tapi ketika mana apabila dia berada dengan masyarakat, dia tak boleh bersama. Sebab pendidikan yang diberikan adalah berbeza. Maka yang kedua pesan penulis, penting untuk kita didik bersesuaian dengan zaman anak-anak tersebut. Nanti bila ada cucu pula, janganlah kita didik cucu tu macam zaman kita. Tapi dalam masa yang sama, pendidikan yang baik
dengan ilmu, dengan pengetahuan, tetapi yang bersesuaian dengan zaman dia. Yang bersesuaian dengan zaman dia. Okey, lalu perlu disesuaikan dengan sesuatu zaman tersebut. Dan kata penulis seterusnya, dan jadikanlah mereka seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu dengan 7, dengan 3 7. Okey. Didiklah anakmu dengan 3 7. Didiklah anakmu dengan 3 7. Minta maaf. Maksudnya, setiap 7 tahun ada peringkat yang tersendiri. Kata Sayyidina Ali, 7 tahun yang pertama. 7 tahun yang pertama. Didiklah anakmu seperti raja. Macam usia Atiyah ni. Sini Atiyah. Lu Atiyah masih lagi 7 tahun pertama. Sini Atiyah. Nak tunjuk jap macam mana jadi raja. Okey. Ini Atiyah. Lalu 7 tahun pertama, didik macam raja. Dia biak, dia berak, kita basuhkan. Dia tak boleh tidur, pada waktu kita buaikan. Dia tak selera makan, kita bagi. Okey, dia nak main. Okey, pergi main dulu. Lalu, 7 tahun pertama, didiklah macam raja. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Janganlah 7 tahun pertama kita dah bantai dia, dah belasah dia, dah lunyaikan dia. Itu yang bila dia besar, dia lari. Pada waktu tu trauma nak duduk dengan kita. Maka 7 tahun pertama, kata Sayyidina Ali, dinukilkan oleh penulis, maka didiklah anakmu seperti raja. Berikan pada waktu itu kasih sayang, bantuan, perhatian yang sepenuhnya pada 7 tahun yang pertama. Okey. Kata Sayyidina Ali, 7 tahun yang kedua, didiklah anakmu dengan bimbingan, dengan disiplin. Didiklah anak kita dah masuk usia 8 tahun, pada waktu itu bimbing dia, disiplinkan dia. Pada waktu itu kita berikan bimbingan, petunjuk kepada dia. Bagaimana nak bergaul. Bukan semua kehendak dia, dia minta kita tetap bagi. Itu 7 tahun pertama boleh. Sekarang ni nak bagi kepadanya akan bimbingan. Disiplinkan dia. Pada waktu itu, jangan selalu kita nak menangkan dia sahaja. Bukan setiap hari kita nak mesti dia jadi hero untuk dia selamatkan dia. Dia kena pada waktu itu pandai menyesuaikan diri. Pandai membawa diri. Kalau tidak, dia jadi lembik. Kalau tidak, dia tak boleh hidup dalam masyarakat. Kalaulah kita sentiasa nak gendong dia, alah tak apa, kecil lagi. Padahal usia dia dah 18 tahun. Maka bila dia nak survive? Bila pada waktu itu dia nak pandai menguruskan dirinya sendiri. Asyik mengharapkan kita. Asyik pada waktu itu inginkan kita. Maka penting 7 tahun berikut, kata Sayyidina Ali, disiplinkan dia. Bagi bimbingan kepada dia. Kasih sayang tadi cukup sampai 7 tahun yang pertama. Jadikan dia macam raja. Dia nak ni, kita cuba untuk sesuaikan. Dia menangis sedikit, kita cuba pujuk dia. Tapi anak tu dah 18. Takkan masih lagi nak pujuk. Anak tu dah 15. Takkan lagi pada waktu tu nak pujuk. Beritahu ayah, siapa yang ni? Siapa yang buat kamu ni? Penting. Tapi kita penting untuk bimbing dia. Kenapa? Kenapa kamu kena bully? Kenapa berkawan dengan orang yang macam tu? Kenapa tetap nak duduk bersama dengan dia? Kena bawa diri. Kena pada waktu itu, kalaulah dia melampau, kena mempertahankan diri. Kita kena bimbing dia. Pada waktu itu kita kena bimbing dia. Bukanlah kita bimbing dia jadi pembuli. Tidak. Tapi bimbing dia untuk dia mengalami situasi kehidupan. Takkanlah sampai kita umur 70, kita tetap nak pujuk dia. Maka dia akan menjadi fragile, lembik, lemah dan sebagainya. Maka ini 7 tahun yang kedua. Dan 7 tahun yang ketiga, bila masuk dia usia 15, maka kata Sayyidina Ali, jadikanlah anak tersebut seperti sahabat. Jadikan dia seperti sahabat. Pada waktu itu, dia boleh bercerita, dia boleh berkongsi, dia boleh meluahkan perasaan, dan kita menjadi pendengar yang baik. Maka ini adalah saranan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita kadang-kala 7 tahun pertama, pada waktu itu kita belasah dia, strict dengan dia, macam tentera. Nyanyi lagu negaraku.
Ataupun apa lagu tu? Yang lagu inilah pebaris apa? Lagu negara. Inilah apa? Barisan kita. Oh, lagu nyanyi lagu tu macam dalam militeri, macam dalam tentera. Pada waktu tu dia kena disiplin. Dia baru setahun. Atiyah pergi basuh berak sendiri. Contoh. Atiyah pergi tandas sendiri. Atiyah pun dia pening. Macam manalah dia nak pergi tandas sendiri? Macam mana je lah nak mandi? Atiyah boleh? Lalu, okey, dia dah mula cakap dah. Lalu 7 tahun yang pertama adalah pada waktu itu kata Sayyidina Ali, layan dia macam raja. Jangan pada waktu itu, apabila 7 tahun pertama kita dah strict dengan dia. 7 tahun yang kedua, layan dia dengan penuh disiplin bimbingan. Dan pada waktu yang dia begitu sangat mudah, pada waktu itu cari kawan yang salah. 7 tahun yang ketiga, bermula daripada usia 15, kita menjadi sahabat dia. Menjadi tempat dia meluahkan perasaan. Menjadi tempat pada waktu itu dia ingin berkongsi. Kita pun jadi pendengar. Janganlah pula waktu itu kita jadi seperti seperti komando tentera. Apa nangis-nangis ni? Sikit-sikit nak mengadu, sikit-sikit nak bercerita, sikit-sikit macam ni. Maka dia pun lari. Ke mana dia nak berkongsi? Itu adalah usia yang sukar bagi sebahagian orang. Daripada usia pada waktu itu 15 hingga 7 tahun berikutnya. Maka kita patut layan dia sebagai seorang sahabat, bukan sebagai seorang cikgu semata-mata. Maka inilah pesan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu tentang usia daripada lahir sehinggalah pada waktu itu usia 21 tahun. Daripada 7 tahun pertama, 7 tahun yang kedua serta 7 tahun yang ketiga. Ahlan masa dah lebih dah. Saya terlepas. Okey, kita berhenti di sini. Saya minta maaf mula lambat tadi. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan buku mahsyar, maka boleh tekan link yang berada di ruang komen. InsyaAllah penghantaran akan dibuat bermula daripada 2 Januari. Sebab saya pun berada di luar kawasan buat masa ni. Mudah-mudahan insyaAllah adanya sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian setiap hari. Kita jumpa esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran insya-Allah. Terima kasih semua. Minta maaf jika ada terkasar bahasa tersilap bicara. Hanya Allah yang Maha Sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.